Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Semalam sahabat semua, satu kejadian yang agak menggempakan ya, apabila kereta polis ya dibakar oleh seseorang individu. Jadi perkara ini menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Siapakah individu itu? Kenapa beliau melakukan perkara-perkara? Apa sebabnya sahabat-sahabat semua? Jadi ini adalah satu tindakan bangang geng Walaun sehingga bakar kereta polis. Soalnya sahabat semua, apa sebabnya? Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. So sebelum itu, kalau kita lihat keretan berita semalam, kereta polis dibakar. Contengan carutan anti kerajaan di hentian bas. Itu antara yang cuba ya disampaikan mesej oleh geng-geng Walaun ini, geng-geng pentasub daripada pembangkang ini, sahabat-sahabat semua. Jadi izinkan saya untuk membaca kenyataan berita yang saya petik daripada Malaysia Kini, menyatakan bahawa polis mengesahkan ya polis mengesahkan ya. Kalau kita lihat berita ini, polis telah mengesahkan menahan seorang lelaki yang juga pekerja e-hailing selepas didapati membakar kereta polis bantuan di hentian bas di stesen MRT Mutiara Damansara, Petaling Jaya awal pagi hari ini. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, siasatan awal mendapati suspek juga melakukan vandalisme dengan menconteng carutan anti kerajaan di dinding hentian bas berhampiran kenderaan yang dibakar itu. Katanya lagi polis sedang menyiasat jika suspek berusia 26 tahun itu dikaitkan dengan mana-mana parti politik atau kumpulan pelampau. Jadi dalam kenyataan ini polis menahan lelaki berusia 26 tahun yang dipercayai ya terbabi dalam kes berkenaan di rumah Flora Damansara kira-kira jam 12 tengah hari. Ini semalam ya. Dan suspek yang disaki menggunakan bom petrol yang dibaling ke arah kenderaan itu sebelum dibakar, katanya yang dipetik Akhbar Harian Metro hari ini. Menurut Muhammad Fakhruddin, motif kejadian masih dalam siasatan mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana perbuatan khianat. Seksyen 435 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan denda jika disabitkan kesalahan. Jadi itu dia sahabat semua apa yang berlaku. Jadi dalam kenyataan berita yang seterusnya saya ingin berkongsi dengan Anda sahabat-sahabat semua apa sebenarnya sebab individu ini membuat kerja-kerja gila seperti ini, tindakan-tindakan yang bangang saya boleh anggap seperti itu. Jadi tanpa buang masa, sekali lagi saya ingin bawakan Anda ya untuk maklumat ini ya. Ya, dikatakan suspek bakar kereta polis bantuan untuk dapat rating tinggi di TikTok. Wow, ini antara satu kegilaan yang baru di dalam negara kita sahabat-sahabat semua. Hanya kerana untuk mendapatkan rating dan tidak berpuas hati dengan kerajaan, dan walaun-walaun ini mau cuba tunjuk hero dan sebagainya. Sekarang ini ya mereka sanggup melakukan apa sahaja demi untuk mendapat perhatian, untuk mendapat rating yang tinggi ya di media sosial begitu. Jadi kalau kita lihat ya kenyataan polis hari ini yang terbaru, seorang penghantar makanan yang ditahan ya kerana membakar kereta polis bantuan di stesen MRT Mutiara Damansara hari ini dipercaya berbuat demikian bagi meningkatkan rating di aplikasi TikTok, kata pihak polis. Itu antara kenyataannya daripada pihak polis di Raja Malaysia. Dalam satu kenyataan petang ini juga, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya memaklumkan suspek berusia 25 tahun itu bertindak demikian agar video rakaman perbuatan itu dimuat naik melalui telefon bimbitnya. Jadi terdahulu Ketua Polis IPD Petaling Jaya Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid dilapor kata, siasatan awal mendapati suspek melakukan vandalisme dengan menconteng carutan anti kerajaan di dinding hentian bas berhampiran kenderaan yang dibakar itu. Katanya lagi polis juga sedang menyiasat suspek berkaitan dengan mana-mana parti politik ataupun kumpulan pelampau. Dan dikatakan ya polis telah menahan seorang individu yang dikatakan sebagai suspek yang mana disaki ya menggunakan bom petrol dibaling ke arah kenderaan itu sebelum terbakar, katanya. Semua itu polis telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 435, 427 Kanun Keseksaan kerana khianat dengan api
dan juga seksyen tersebut memperuntukkan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan juga denda jika sabit kesalahan. Jadi itu antara kenyataan sahabat-sahabat semua. Walaupun ya kenyataan daripada Polis Diraja Malaysia ini sebabnya adalah hanya kerana mendapat rating yang tinggi di TikTok, tapi sebenarnya saya percaya dan pada pandangan saya individu ini ya tentunya ya salah seorang pentaksub parti pembangkang ya kerana kita lihat tulisan contengan yang dibuat di kawasan Bastu Berhampiran yang kereta terbakar itu jelas menunjukkan mereka anti kepada kerajaan hari ini. Jadi kalau kita lihat individu ataupun mana-mana pihak yang anti kepada kerajaan adalah dituju ataupun mereka adalah yang tidak berpuas hati ataupun yang pentaksub ya, pentaksub kepada kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi kita harapkan ya pihak berkuasa membuat ya siasatan lebih teratur dan lebih mendalam untuk menahan ya individu yang bertanggungjawab ini, sahabat-sahabat semua. Dan sebelum saya mengakhiri, satu lagi berkaitan dengan siasatan polis ya, berkaitan dengan seorang polis ya menahan guru dipercaya cabul pelajar dan juga bapa dipercaya peras ugut suspek. Itu antara satu lagi berita yang hangat juga ya diperkatakan di media sosial ketika ini, yang mana polis telah menahan seorang guru yang didakwa mencabul seorang pelajar tingkatan 2 serta bapa kepada pelajar itu dipercaya memeras ugut bagi menyelesaikan kes berkenaan awal minggu ini. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata, Isnin lepas polis menahan suspek berusia 59 tahun selepas menerima laporan daripada pelajar perempuan berusia 14 tahun itu yang menyatakan dia dicabul seorang guru lelaki dari sebuah sekolah menengah kebangsaan sekitar itu. Jadi beliau berkata, siasatan awal polis mendapati pelajar itu dicabul oleh suspek sebanyak 5 kali antara Disember dan bulan lepas dan kes itu disiasat di bawah Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Katanya pada hari Selasa pula polis menerima laporan daripada guru berkenaan berhubung pemerasan yang didakwa dilakukan bapa pelajar itu yang berusia 50 tahun untuk menyelesaikan kes itu. Beliau berkata siasatan awal mendapati bapa pelajar itu mensyaki guru berkenaan melakukan gangguan seksual ke atas anaknya dan telah berjumpa dengan suspek untuk menyelesaikan kes dengan meminta sejumlah wang. Jadi bercakap kepada media ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Ketua Polis Daerah di Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh di Ipoh, ini Ruslim berkata bapa pelajar itu bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan kemudian ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 384 Kanun Keseksaan. Ini antara satu lagi berita yang agak mengejutkan kita sahabat semua, yang mana dikatakan seorang guru mencabul sahabat-sahabat semua kehormatan seorang pelajar bawah umur 14 tahun. Memang bermacam-macam sudah kejadian dalam negara kita ni. Hari apapun kita mengharapkan ya pihak polis ya dapat melakukan tanggungjawab mereka dengan sebaik mungkin. Untuk yang pertama tadi, orang individu yang membakar kereta polis dan sebagainya. Jadi kita harapkan ya tindakan sewajarnya diambil kepada pelaku tersebut. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.